Okay, so kan saya cakap tadi, ni adalah motor, betul tak? Ni motor. Tapi kalau kata kita dalam bab AC DC ni, AC DC generator ni, motor dengan generator, kalau untuk DC dia lebih kurang je, dia sama. So bahagian hari tu ada banyak dalam nota hari tu dia ada banyak sebut stator dengan rotor kan. So saya nak tanya awak, ni bahagian apa? Apa bahagian ni? Ni, bahagian ni. Aneh tu je. Ni, yang ni. Ni keseluruhan ni. House dia je. Rumah dia je. Rumah. Betul, rumah. Ni rumah sebenarnya ni. Dia panggil housing tu ni. Ni housing. Ni housing. Yang ni keseluruhan ni, seketul ni. Ni kita panggil apa ni? Dia ada dua bahagian. Bahagian utama. Yang ni keseluruhan ni. Okey, shaft pun betul. Tapi shaft tu biasa dia akan rujuk pada depan ni je. Ni shaft. So kita sambung shaft ni kepada mesin apa-apa yang kita nak suruh buat gear ke apa ke. Tapi keseluruhan ni lah yang kita panggil sebenarnya rotor. Inilah rotor. Keseluruhan ni rotor. Kenapa kita panggil keseluruhan ni sebagai rotor? Sebab ni bahagian yang rotating. Betul tak? Faham? Okay. Kalau yang ni pula ni, yang bergaris semua ni, inilah housing tadi tu. Tapi keseluruhan kesemua ni kesemua ni kita panggil sebagai stator. Okay. Yang ni stator. Semua sekali ni kita panggil sebagai stator. Sebabnya yang ni adalah yang bahagian static. Okay. So yang ni pula kat atas ni adalah terminal punya, terminal connection lah. Terminal apa-apa. So ni tempat kabel masuk semualah. Okay. Cuma nak cakapnya, kalau ingat lagi kelas sebelum ni, kita ada banyak sebut juga satu term. Term tu nama dia armature. Armature term tu. Term armature ni sebenarnya kalau dalam maksud dia, maksud armature ni adalah primary flux producer. Penghasil dalam bahasa Melayu, dia adalah penghasil flux utama. Flux ni apa? Flux ni apa? Boleh teka tak? Flux tu apa? Medan magnet tau. Medan magnet. Okey. Medan magnet tau. Medan magnet. Betul. So medan magnet, atau kalau dalam kita motor ni elektromagnet, medan elektromagnet. So kalau awak tengok dalam gambar ni, gambar kita sekarang ni, kat mana penghasil flux utama tu duduk? Awak rasa dekat stator ke dekat rotor? Dekat rotor. Kenapa dekat rotor? Sebab kalau dekat stator ada pusing dia, kalau dekat rotor boleh pusing dia. Nak rotate shaft. Motor boleh pusing tau. Okey. Kalau DC motor, betul. Dia ada kalau pula. Sebab kalau DC machine, DC bukan motor ni, DC machine, motor atau generator
armature dia memang duduk dekat rotor. Armature di rotor. Dan sebenarnya kalau untuk mesin DC, dekat sini dia ada winding. Dia ada winding, dia akan ada coil. Kalau gambar yang ni, yang kita ada sekarang ni adalah induction motor sebenarnya. So kalau induction motor jenis lain lah, motor AC. Kalau induction, flux magnet dia akan duduk dekat sini sebenarnya. Flux magnet pula dah. Armature winding dia dekat sini. Tapi betul lah tu. Kalau untuk DC kali ni memang betul. DC machine, armature dia akan duduk di rotor. Flux magnet paling banyak dihasilkan di rotor. Cuma kalau nanti kita dah masuk ke AC pula, induction apa semua, flux magnet paling banyak, flux magnet utama yang terhasil adalah dekat stator. Boleh faham? Boleh faham tak? Dia ada dua keadaan, dua jenis motor mesin yang berbeza, so dua keadaan armature yang berbeza. Hello. Boleh ke tak? Apa dia? Yang itu kan cik kabel kat magnet tu ada utara selatan tau. Ada bulat gitu oh. Utara selatan dia dekat mana? Bulat mana? Kalau yang tu orang cik kabel itu magnet kan ada utara dengan selatan. Sebab tu boleh musing tu yang lain tu. Okey. Kalau dia nak berpusing utara selatan tu kan, dia kejap. Kalau dia nak berpusing sebenarnya, medan utara selatan tu dia akan dekat sini tau. Dekat dalam ni. Sekejap saya tukar color kuning. Mana zoom? Boleh zoom tak? Tak boleh zoom. Okay, dia akan duduk dalam ni. Dia akan berpusing dalam ni. Medan utara selatan tu akan duduk dalam ni. Kenapa dia jadi membulat? Sebab tindak balas daya ni, tindak balas medan magnet ni, dia akan jadi macam ni. Dia akan membulat macam ni kat dalam ni. So dia sentiasa akan bertukar arah. Sebab arah current kita macam ni. So kejap dia berbulat macam ni. Lepas tu bila pusing sini dia membulat ikut terbalik pula macam ni pula. Lepas tu kalau utara selatan ni paling senang. Dia macam mana nak cakap? Disebabkan kalau AC lah ni. Kalau AC dia ada dua kutub je, utara dengan selatan. Lepas tu dia ada satu benda kat depan. Saya kena buka gambar lain ni. Gambar ni tak nampak. Jap. Saya cari gambar lain. Dia nampak macam lama je. Nampak yang lama. Oh, okey je. Mana? Ni gambar baru dah ni. Okey, ni gambar internet je ni sebab senang. Saya cari-cari tadi tak jumpa. Okey. So, ni kalau DC generator tau. So kalau utara selatan dia tu by right dekat stator, boleh conteng ke tak aku ni kat sini ni? Oh, tak boleh conteng. Alah hai. Nak kena save pula. Tak apalah. Mana nak note down, tak boleh. Okey, tapi nampak mouse saya ni kan? Nampak. Okey. So ni utara selatan. Okey, utara selatan. Kalau bateri, so dekat sini akan ada supply lah, supply DC plus minus
plus minus. Lepas tu dekat rotor ni pun dia akan ada supply juga dekat sini, DC ni bateri. So current dia akan bergerak satu arah. Sebab dia dari positif pergi ke negatif je. So dia akan jalan ni ikut sini. Okay. So bila jalan, kalau current dia lalu dalam konduktor, dia akan ada medan magnet yang berpusing kat sini ni. Okay, dia akan ada medan magnet rotate yang berpusing kat sini. So dia akan bertindak balas dengan utara dengan selatan, supply yang ni pula. Ataupun kalau kat sini dia buat medan dia buat magnet. Tapi kalau kita bagi current pun sama je lah, dia akan jadi utara selatan juga kat sini. So tindak balas dari ni lah, dia akan bertukar arah tu. So kalau tengok kat sini, direction of rotation dia ke sini. So kalau kita nak tengok ke depan ni, kita ada satu device, satu bahagian, nama dia commutator. Bila rotor ni berpusing, automatik benda ni pun akan berpusing. Faham tak? Nampak tak? Benda ni akan berpusing sekali. So bila dia berpusing, mula-mula B1 ni dia sambung kepada bahagian belaki ni. Lepas tu bila dia dah pusing, bahagian B1 ni dia akan jumpa bahagian yang ni pula. Dia akan bertukar pula. So medan dia ni dia akan sentiasa ke atas. Dia tak akan jadi kejap atas, kejap bawah, kejap atas, kejap bawah. Tak, yang belah bila bahagian 2 ni duduk je belah sini, dia akan bertindak ke atas. Yang ni akan bertindak ke bawah. Macam tu lah. Dia ulang benda ni atas bawah, dia maintain je macam ni. Sebab itulah benda motor ni boleh berpusing pada satu arah. Kalau tak ada bahagian depan ni motor ni dia akan bergolek. Faham bergolek? Dia akan naik, turun, naik, turun, naik, turun. Sebabnya arah dia ni bertukar-tukar. So kita tak nak arah dia tu bertukar-tukar. So that's why dia ada bahagian depan ni. Bahagian depan ni lah yang penting ni. Kalau tengok dalam gambar ni, dia ada nama dia ni, commutator bar. Inilah benda yang akan sentiasa berpusing dan bertukar arah. Setiap satu ni dia akan sambung pada satu coil. Setiap satu bahagian ni. So dia akan bertukar. Sentiasa bertukar dan berputar. Dia akan berputar sekali dengan shaft ni semua sekali. Okey. Boleh. Kalau tak berapa nampak lagi, tak apa, kita cuba tengok video yang kedua ni pula. Sambungan daripada yang minggu lepas. Tapi ni jangan pening lagi. Yang ni masih lagi generator. Kita menghasilkan elektrik, bukan kita buat dia jadi motor lagi. So kalau generator, tindak balas dia terbalik lah daripada yang cerita ni. Tindak balas dia terbalik, yang mana dekat sini akan ada satu engine yang memutarkan shaft ni. So dekat sini, dekat commutator ni akan terhasil voltan. Dekat sini B1 dengan B2 ni akan menghasilkan voltan. So voltan tu akan mengalir dalam arah macam ni lah. Sebabnya putaran ni dibuat oleh enjin. Okay, boleh? Hello. Okay. Boleh. Okay. Jap.